Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kali ini kita bersua di dalam sesi Investment Talk Mahat Bursa episod yang pertama. Bersama-sama kita ada seorang rakan daripada ahli Mahat Bursa lah yang sudi untuk berkongsi ilmu dan juga pandangan serta nasihat lah berkaitan hal-hal pelaburan. Jadi sebelum kita mulakan, basically sesi kita ni adalah sesi perkongsian yang mana dia tiada kena-mengena dengan sebarang by call ataupun sebarang pengaruh yang tidak bermanfaat lah. Jadi basically kita nak berdiskusi dan juga berkongsi lah beberapa perkara daripada sudut perspektif Encik Aizuddin Asfar selaku rakan-rakan daripada geng Mahat Bursa lah. Jadi sebelum tu saya kongsikan slide sebentar. Okey, Assalamualaikum Cik Aizuddin, sihat ke? Salam. Apa dia? Sihat ke? Sihat macam ni lah kita PKP. PKP Ya, duduk di rumah. Yang penting sihat. Jadi harap boleh berkongsi lah dengan kami beberapa pandangan. Jadi sebelum tu kita terus kepada soalan yang pertama. Jadi pertama sekali yang wajibnya adalah kita nak mohonlah Encik Aizuddin untuk berkongsi lah sedikit perkara ataupun hal perihal berkaitan diri anda lah. Jadi saya minta Encik Aizuddin. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang. So, nama saya Aizuddin Azfar bin Abdul Ghaffar. Berumur 27 tahun. Oh, dan masih muda. Sekarang bekerja di syarikat swasta di Subang Jaya. Alhamdulillah. Okay, so saya mula terjebak dengan saham ni sudah setahun lah. Setahun. Dari Jun 2020. Jun 2020. So, until now lah. So, kini masa PKP lah. Masa PKP tahun. Masa PKP. Masa PKP tak ada apa nak buat. So, tengok kawan duk trade kan. So, terus macam tertarik lah dengan saham ni. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit lah berkaitan Encik Aizuddin. Jadi tanpa melengahkan masa, mungkin kita boleh proceed teruslah kepada soalan yang kedua. Iaitu boleh kongsikan sedikit bagaimana anda mula mencuburi dunia pelaburan. So it start from June 2020. Saya tengok saya punya kawan saya seorang ni, kawan sekolah saya. Dia share dekat Instagram, Facebook yang selalu buat profit tau during the PKP. So start from there saya tanyalah, ni apa benda ni kan? Dia kata, oh ni saham. Lepas tu dia cakap, belajarlah Din, benda ni boleh buat duit. So start from there lah. Dia start ajar saya, macam ni lah, macam video call macam ni. So dia buat macam free session lah, dia ajar basic, what they support, what they resistance, semua tu. So from there, dia introduce lah saya dekat satu kelas ni, Mahat Bursa. Okay. I think I'm the second or third batch of the GMB lah. Awal juga. So, yelah. Awal-awal lagi, time the group is still open to public. So that one is a bursa ni lah, bursa Malaysia punya trade. So kalau pelaburan lain which is ASB start from sekolah lagi, sekolah rendah. Sekolah rendah. So sekolah rendah buka yang under account parent yang pegang account kita tu. Oh, yang didik tu ke? Tak silap saya yang tu lah, yang parent punya nama tapi account kita. Untuk bawah 18 tahun tu kan? Bawah 12. So umur 13 dah boleh
convert pergi ke akaun sendiri. Okey. Nice. Selain daripada dua tu ada pelaburan lain ke yang Cik Azuddin sekarang ni? Pelaburan lain Wahid Investment, Wahid Ismail, Robo Advisor. Robo Advisor, and then ASB Yeah. Financial, and then the slowest one is cryptocurrency lah. Wow, okay. Very good. Agak diversified daripada segi portfolio pelaburan. Okay, jadi selepas tu kita ingin tertanya jugalah perkara yang ketiga, soalan yang ketiga, iaitu apa jenis pelaburan yang telah anda ceburi. Jadi basically Cik Azuddin dah maklum tadi beberapa kategori pelaburan yang dia telah ceburi, antaranya dari segi Wahid, ASB, ASBF, lepas tu saham dan juga kripto lah. Jadi Cik Azuddin ni kita boleh kata well diversified dan at least dia ada basic lah on few category of investment yang ada di dunia ni lah. Yes, saya. Cuma dekat cryptocurrency lah slow sikit sebab terlalu volatile dia punya tu. 24 hours running, so tak follow sangat lah. Cuma adalah invest sikit tapi saya biar je lah dalam tu. Dari segi majority portfolio tu, dari segi macam money composition tu banyak difokuskan ke mana? More to ASB. ASB. Sebab ASB ni pelaburan yang orang kata tak rugi lah. Tak rugi. You still get percent at the end of the year. Cuma dia dari segi dividen itu quite acceptable. Tak banyak lah. Tak banyak tapi quite acceptable lah. Around 5 to 7% per year. Ya, sebab dia punya risiko dia pun rendah kan. Yang lain tu risk. High risk tu dia kena annually high risk dulu lah. Kalau pelaburan yang lain tu. Jadi kita pun berminat lah nak tahu juga input daripada Encik Azuddin yang kita lihat telah ada pelbagai ilmu dan pengetahuan asas melibatkan beberapa kategori pelaburan lah. Jadi mungkin on pandangan Encik Azuddin, apakah fahaman sebenarnya daripada persepsi anda berkaitan pelaburan? So first of all, fahaman saya terhadap pelaburan ni macam kita melakukan pertukaran wang kepada sesuatu aset untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Itu ikut fahaman saya lah. Let's say you want to start the business, kedai makan lah contoh. You mesti nak kena melaburkan modal. Let's say 10k, and then in 5 to 10 years you will get your profit lah. So biasalah kalau bisnes kau kena melabur dulu, and then you akan dapat your profit in the future. So itulah fahaman saya terhadap pelaburan ni. Okey, jadi saya rasa betul, fahaman tu betul. Dia dalam erti kata lain basically kita menangguhkanlah penggunaan sesuatu wang ataupun kewangan yang kita ada dengan acknowledge some sort of risk mengikut kategori pelaburan yang kita nak join, tapi at the end outcome dia sama. Kita nak good benefit lah. Good benefit tu majoritinya in term of sama ada kalau bisnes dalam ROI ataupun yang paling penting at least kita boleh dapat profit yang mana menggandakan kita punya kewangan pada asalnya lah. Betul, Pak. Bagus-bagus. Terima kasih Cik Azuddin. Jadi kita ke soalan yang seterusnya. Berdasarkan fahaman serta pengalaman anda, apakah risiko yang perlu diketahui sebelum seseorang mencuri bidang saham lah. Jadi mungkin nasihat ke selaku insan yang dah ada dalam dunia pelaburan ni kepada rakan-rakan kita mungkin yang baru ataupun yang sedang join sesi yang sedang join pelaburan yang ada. So berdasarkan pengalaman saya lah, risiko yang kita kena tahu dalam pelaburan ni ialah rugi lah.
rugi, and money management, on how you manage your money. So setiap pelaburan tak semuanya untung. Betul. So it's how you manage your money and your plan in your pelaburan lah. Let's say lah, contoh dalam pelaburan bursa saham. Like saya akan minimiskan risk saya untuk loss around 10 to 15%. Tu pun dah kira banyak sebenarnya. So contoh macam you buat bisnes kedai makan during this PKP, you see semua kedai sekarang tengah banyak tanggung kerugian kan. Betul, setuju. It should be, for me, kalau you buat bisnes kedai makan semua tu, you kena ada spare money. Maksud saya duit emergency around 6 to 12 month. Untuk orang kata bayar gaji orang semua tu. So I think that one lah risk yang you kena tahu. Money management is the first thing lah. Kalau macam pelaburan saham yang Cik Azudin dah sertai, itu yang Cik Azudin amalkan tadi ya, yang melibatkan betul. ke 15%. Okay. Itulah benda paling penting lah benda tu, 10 to 15% lah. Kalau tak pandai kontrol, memang bye-bye. Sebab dia bila kita menceburi bidang pelaburan ni, pertama sekali kita nak kekal selamanya lah kan. Betul. Kalau utama lah. Cuma mungkin kalau Cik Azudin boleh share some input on dari segi risiko untuk ASB dan juga pelaburan saham yang biasa di Bursa Malaysia. ASB ni bagi saya dia less risk lah. Sebab kita keep put in money in the ASB. And yang kita akan tahu at the end of the year you akan dapat juga your dividend. Betul. But cuma kita tak tahulah 5% ke, 6% ke, 7% ke. Kalau dalam pelaburan bursa saham Malaysia ni, you kena tahu banyak lah. Memang benda tu semua ilmu. You kena tahu technical, fundamental. You should know the business of the company, semua tu. That one the high risk lah. Once you masuk, ikut orang, but you don't know when to entry and when to exit, that's the biggest risk you take lah. So anything dalam kalau bursa Malaysia ni semuanya ilmu lah bagi saya. Alright, terima kasih Encik Azudin. Jadi kita proceed ke soalan seterusnya. Soalan yang ke-6. Apakah langkah berjaga-jaga seseorang boleh ambil sebelum menceburi bidang saham lah? Jadi saya rasa topik ni agak penting. Jadi kita amat memerlukan input, tips serta pandangan lah daripada Encik Azudin. So bagi saya lah, langkah berjaga-jaga ni paling utama sekali ilmu lah. So seperti contoh saya, sebelum saya start kenal bursa saham Malaysia ni, saya buat face to face. Sebelum tu saya tak join kelas lagi lah. Ada kawan saya dah join saham ni, dia ajar saya apa itu resistance, apa itu support, apa itu resistance become support. So dia ajar benda basic dekat saya macam mana nak trade ni. So start from there saya rasa macam tertarik kan. Start from there saya tertarik dengan saham ni, and then dia promote lah saya dekat satu kelas ni, Mahat Bursa. That's the first class yang saya join. Saya ingatkan nak trade ni kena tahu support resistance je. Oh, rupanya banyak lagi. Banyak lagi nak kena tahu. You nak kena control you punya emosi time trade. Emosi pun main peranan penting lah. Macam awal dulu, saya punya emosi agak tak kontrol lah orang cakap.
Harga jatuh sikit je saya dah keluar. Harga jatuh sikit je saya dah keluar. Tengok harga, wah aku dah profit 5%, aku nak profit. So time tu ilmu tak cukup. Baru masuk kelas pun, trade pun 5-6 kali kan. So emosi pun agak penting sebenarnya dalam bidang saham ni. So lepas tu dia punya technical lah. Technical, you kena tahu bila nak masuk, bila nak keluar, boleh hold lagi ke tak. And then another thing is the fundamental lah. Before you nak beli sesuatu saham ni, you kena tahulah company tu apa bisnes dia. Bisnes dia grow up ke, bisnes dia bagus ke tak. Itu bagi saya lah. Apa panggil langkah jaga-jaga sebelum nak trade sesuatu benda ni. Jadi on general ni adalah first thing ilmu lah. First thing first, ilmu. Dia tak kisahlah mana-mana kita jangan belajar. Orang kata apa? Jangan ikut by call orang lah. Maksudnya, aku nak masuk DNAC lah. Lepas tu, tengok orang ni masuk, aku nak masuk. Kau main masuk tanpa ilmu. Tapi kau tak follow up pun dengan dia. Tiba-tiba harga dia dah flop, kau pun keluar, kelang kabut, rugi. Lepas tu kau salah ke orang lain pula. So bagi saya ilmu lah. Sebab biasanya kalau orang dah start compound tu, kita kena berhati-hati lah. Sebab Betul. biasa orang dah di penghujung, kita baru nak mula lah. Betul. Itu yang datangnya ayat apa? IP-mu, TP-ku. TP-ku. So itu betul, ilmu memang penting. Jadi kita mana-mana yang ingin menceburi bidang saham lah, khususnya sebab risiko saham di bursa ni memang sangat tinggi. Jadi ilmu tu penting. Kita tak kisahlah di mana anda belajar, dengan siapa anda belajar, at least fahami dan equipkanlah diri dengan ilmu yang ada lah. Tapi saya tarik dengan satu statement dari yang fundamental tu, sebab kita lihat tak ramai yang menekankan on fundamental analysis lah. Jadi mungkin kalau Encik Azzuddin boleh elaborate lebih sikit macam mana kita nak correlate fundamental ni dengan technical analysis yang biasanya orang guna pakai. So bagi saya fundamental ni is more to dia punya business lah. Contoh macam Pestec Pestec ni dia punya business memang banyak gila kan. Dia punya business dekat overseas lagi, dekat Malaysia. Sebab bagi saya, yang saya tahu saya, Pestec ni more to kontraktor TNB lah and solar. So since saya pun bekerja dalam bidang electrical power, and saya well known juga pasal Pestec ni sebab dia pesaing utama lah dalam antara main kontraktor ni. So dia dapat banyak tau projek. So from there kita tahu yang dia punya cash flow dia cun, dia punya QR cun. So daripada dia dapat award projek-projek tu semua, orang akan tertarik untuk melabur dekat dia punya company. So start from there, macam mana kita nak masuk is based on macam mana kita nak beli dia punya saham based on technical analysis lah. Contohnya harga duduk betul-betul dah dekat support, baru beli. Itulah. Jangan masuk, you dah tahu fundamental dia, cun itu ini. Tapi main tam je. Main masuk je tanpa technical. Tu bagi saya agak bahaya lah. Jadi kiranya Encik Azzuddin di Mahat Bursa ni kita mengamalkan konsep combination lah kiranya. Yes. Fundamental betul. Dan juga technical lah. Jadi saya nampak dengan gabungan tu dia akan balancekan risiko tu. Sebab betul. Fundamental sangat penting untuk suatu company itu terus sustain lah. Jadi kalau kita dah faham company itu bukannya company yang suka goreng, sebab ada orang goreng. Jadi kita tahulah in long term company itu akan terus grow dan juga kekal relevan lah. Alright. Terima kasih Encik Azzuddin. Jadi kita terus ke soalan yang ketujuh. Kekangan utama seseorang untuk mencuri bidang pelaburan adalah tiada lebihan wang ataupun limited resources. Jadi ini memang cabaran utama lah. Jadi
mungkin kita dapatkan input daripada Encik Izzuddin ke? Adakah Encik Izzuddin ni bermula sebagai seorang yang ada duit yang agak banyak ataupun mengalami situasi yang sama tapi berjaya mengatasi kekangan ini? So, saya punya pengalaman lah. Saya tak start dengan modal yang besar. Saya dah masuk kelas GMB first dulu, saya tak terus trade pun. Sebab kata saya punya cikgu Najib nama dia. Saya memang trade guna wang lebihan lah. So saya start trade ni dengan modal RM500. Maksud saya modal saya sanggup lebur lah untuk proses pembelajaran. Time tu dah untung RM30-40 pun saya dah happy lah. First time. Betul. Tengok profit RM40, siapa nak bagi kan? Betul. So start from there, bila you dah ada keyakinan untuk trade, saya every month saya top up lah duit sikit-sikit. Top up. Walaupun tak banyak, tapi still top up lah 100-200. Sebab saya tak ada modal yang besar macam orang lain. Trade RM10,000, RM20,000 kan. So saya tak ada benda tu. Saya trade berdasarkan kemampuan saya lah. Saya tak guna saya punya saving, saya tak guna saya punya gaji. Sebab wang lebihan ni untuk trade ni bagi saya untuk you get the extra money juga. Betul. So kalau kata kita guna duit gaji, in case tiba-tiba kereta rosak, you tak ada duit nak repair. Betul. Ini you perlukan keperluan, you tak ada duit. Sebab you dah letak duit you dalam pelaburan. So bagi saya better you use the balance money you have lah. Setuju. Even saya punya saving pun saya tak pernah usik 1 sen pun. Jadi on perkongsian Encik Izzuddin saya nampak very good initiative dan juga planning lah. Kiranya kita fokus kepada yang low risk tapi boleh bagi return. And then kita juga fokus kepada keperluan asas kita lah. Kita tak mahu hidup kita terbeban dengan memfokuskan ataupun meletakkan duit tu pada keadaan yang penuh risiko dan juga cabaran lah. Jadi, kita boleh anggap sebenarnya bursa Malaysia ni bukan sesuatu yang mudah sebab harga dia sangat volatile. Kita boleh untung, kita boleh rugi dalam masa yang cepat lah. Jadi betul lah Encik Izzuddin punya nasihat tu, top up is something yang kita kata achievable. Bermaksudnya kalau kita kawal kita punya bulanan kos, lepas tu kita ada duit lebihan tu sebenarnya itu pulang pada kita lah. Tapi macam Encik Izzuddin, dia dah guna pakai duit dia, dah ada saving dan sebagainya, dia dah fulfill dah apa keperluan dan juga emergency punya prevention lah untuk diri dia. Jadi bila duit lebihan tu dia top up and then dia guna 500 tu untuk macam try and error lah. Kira kalau ada orang dia belajar saham dengan kehilangan lebih daripada 500, itu sangat sukar untuk kita hadap, dan biasanya hilang pada jumlah yang besar ni adalah orang yang at the end dia akan pasrah lah. Dan dia kemungkinan besar dia dah tak sambung trade lah. Saya dulu rugi RM60 pun saya dah sedih lah. Awal rugi RM60 pun saya dah sedih. Saya macam termenung, wish saya buang RM60 macam tu, betul ke nak sambung melabur ni kan? Betul. Sebab RM60 pada pandangan setiap orang dia berbeza lah kan? Betul. Tapi yang penting RM60 tu paling kurang pun dia ibarat kita ambil RM50 satu keping tu, kita koyak lah. Dia konsep macam tu je, in realitinya. Agak pedih juga, tapi itulah dunia saham. Ada risiko dia. Once kita boleh faham dan handle risiko, insyaAllah kita boleh terus survive lah. Okey. Dan sekarang saya rasa kita dah ke soalan yang terakhir, Encik Izzuddin. Dan mungkin ini penting lah. Jadi sebelum berakhir kita nak minta lah tips, nasihat, pandangan yang boleh dikongsikan kepada orang ramai yang mana ada yang mempunyai hasrat untuk menceburi bidang saham ni. Jadi mungkin Encik Izzuddin boleh kongsikan
So nasihat saya untuk orang-orang kat luar sana yang nak start saham ni, first thing first, ilmu lah. Kutip lah ilmu sebanyak mana yang mungkin sebelum nak start saham ni. Dekat luar sana banyak je kelas sekarang. Ada geng Mahat Bursa, ada trader jalanan, ada trader lifestyle, ada Pak Ya Trading. So banyaklah kelas kat luar sana yang korang boleh join. So try lah tengok harga kelas mana yang berpatutan untuk join. Macam saya join geng Mahat Bursa lah. First thing sebab harga rendah tapi dia punya kualiti kelas pun sama je macam kelas-kelas yang lain. So lagi satu, another point is janganlah ikut rentak orang nak trade. Betul, setuju. Kalau orang ni nak masuk, contohlah nak masuk counter Sedania contoh. Orang nak masuk, awak pun nak masuk. Padahal dia ni dah study dulu dah. Dia ni dah study A to Z. Awak ni tak study pun, tiba-tiba awak masuk. Mana nak tahu tiba-tiba sebenarnya dia ni dah masuk at the low point. You baru nak masuk dekat dia punya target price. So bagi saya kalau nak dalam pelaburan saham ni, anything by your own lah. Jangan ikut buy call. You trade based on your study lah. Contoh macam saya pun adalah pengalaman dulu, harga ni tengah jalan ni, laju ni saya pun masuk. Rupanya harga saya masuk tu sebenarnya harga dekat orang keluar. Saya pernah rugi around 25% tak silap dulu. So quite a big loss. And then start from there lah. You learn a lesson lah, something yang berguna untuk diri you sendiri. Setuju, betul. So bagi saya itulah nasihat dan pandangan saya dekat orang kat luar sana yang nak join trade di bursa saham Malaysia ni. Okey, saya rasa mungkin semua dah dapat input lah. Ini basically apa kita nak berkongsi dan juga kita nak berbincang lah daripada sudut Encik Aizudin lah. Kita tak kata kita ni selaku expert yang berkongsi daripada sudut expert sebenar, tapi kita just nak kongsi apa opinion kita daripada segi rakyat Malhain serta insan yang dah ada dalam dunia pelaburan ni. Jadi saya rasa terima kasih Encik Aizudin, banyak input yang telah dikongsikan dan insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh berjumpa lagi lah. Sekarang ni musim PKP, mostly kita ada online punya platform saja. Saya rasa daripada saya itu saja. Encik Aizudin mungkin ada kata-kata terakhir kepada rakan-rakan yang menonton video Encik Aizudin ni nanti. So far saya tak ada apa pun nak cakap. So to anyone yang nak join kelas geng Mahat Bursa ni, dia ada buka registration sekarang, so you can join lah dengan harga RM100 sahaja. RM100 sahaja. RM100 sahaja, support lifetime. Masih kekal lah daripada dulu support sampai sekarang. Yes. Saya group 3, batch 3, sekarang dah batch 12. Harga maintain, cikgu sporting, and then members semua baik. Semua support. Semua support. Alhamdulillah. Moga-moga ilmu yang dapat terus dikongsi kepada lebih ramai insan lah yang mana ingin menceburi bidang saham ni. Okey, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan sekali lagi daripada Mahat Bursa kepada Encik Aizudin. InsyaAllah moga terus sukses dalam dunia pelaburan dan boleh terus menyumbanglah kepada komuniti kita di masa hadapan. Okey, sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.